شهر لما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الشعب الصامع إلى محمد صلى الله عليه وسلم شهر لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بعمل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مؤلف الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا معلم ورحمة حكمة علمني يا معلم ورحمة حكمة علمني يا معلم ورحمة حكمة علمني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من الذين نصيرا قدم إليك بين ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار لكل بارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم باسط الخافض اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الماجد الواحد الصمد القاهر المعتدل المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الشيط الجامع الغني المغني المانع الضار وهادي البديع الباقي سر الرشيد الصبور الذي ليس كمثله اللهم صل أفضل الصلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatnya satu muqaddimah ketahui oleh bahwasanya segala hamba itu bagi tiga perkara. Yang pertama kita dah bahas ahli dunia iaitu dan segala orang yang jahil yang lalai daripada Allah. Ya, satu. Yang kedua, kita masuk bahas yang kedua, ahli akhirat, iaitu orang yang takut dia daripada api neraka yang gemar kepada syurga. Dah, belum? Dah? Kau ya tidak, kau tak datang lagi. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terlebih tinggi martabatnya ahlilah, dan juga iaitu orang yang kasih dia lagi asyik dia kepada Allah Ta'ala. Baik, ini di antara bahagian tiga golongan. Yang pertama, di antara hal keadaan ahli dunia, yang itu dah memang rut. Mana dia ada memang rut, dah memang dalam keadaan tertolak. Yang akhirat itu dalam keadaan orang yang hal keadaan berjaya, dia berjalan pergi menuju kejayaan di akhirat, namun masih lagi dia akan terhijab dia daripada Allah Ta'ala. Pasal nisbah di antara ibadatnya itu bukan khalis kerana wajah Allah, tetapi ibadatnya tadi masih mempertahankan bagi diri dia. Kenapa dalam keadaan ibadat? Pasal dia nak seronok ke dalam syurga. Kenapa dalam keadaan ibadat? Kerana dia minta Allah selamatkan dia daripada neraka. Seluruh ada 7 matlamat ibadat itu nak mendatangkan keuntungan pada diri dia balik.
Padahal hakikat ibadat yang dikehendaki dalam kitab ini ialah hal keadaan mereka yang mencari bagi redha Tuhan, yang nak cari bagi suka Tuhan, yang nak cari bagi kasih yang datang daripada Allah. Kenapa engkau beribadat? Kerana dia Tuhan kita hamba. Kenapa engkau ibadat? Kerana hal keadaan dia yang hamba. Kerana hal keadaan kita dijadikan untuk mengabdikan diri kepada dia. Kenapa dalam keadaan kita ibadat? Sememang di antara roh hal keadaan perlu kepada Allah Ta'ala, kerana roh datang daripada Allah dan dia tak boleh dipisahkan dengan Allah. Faham ayat tu? Tu ayat ketiga ni, wali-wali punya cakap, kita pinjam je. Dari antara wali-wali punya cakap, kita pinjam. Kalau takdir katalah, kalau hak takdir kata, kalau ada di antara hati manusia tu tadi, yang saya ulang balik, hati, roh dan akal, perbahasan ni adalah benda yang sama. Kalau seandainya di antara manusia, hati dia boleh lalai 5-6 jam terputus begitu lama dengan Tuhan, menandakan sakit sangat tuan-tuan. Kalau takdir kata hati manusia ni dia boleh lalai, dia boleh lupa pada Allah Ta'ala lebih daripada beberapa jam, maknanya hati ni sakit. Kalau tak, dia kata bukti di antara hati itu dalam keadaan sakit, dia cuba paksa dalam semayang, kadang-kadang tak terawat juga, tak dapat juga nak ada tujukan di antara kekuatan hati dia dengan Tuhan, tak dapat. Dia cuba duduk dalam salat berjemaah, lagi dalam keadaan hati dia lari daripada Allah. Dia semayang seorang, lagi beribu syaitan akan kacau dia lagi pada ketika itu. Namun dia katakan, ingat, saya tak kata zikir. Ada orang dia berzikir tapi dia tak ingat, ada orang berzikir tapi dia ingat, ada orang tak berzikir tapi dia ingat. Istilah. Maka dengan sebab tu kitab ni ambil jalan orang yang kurang daripada amal tapi dibawa jalan fikir. Ini kitab ni, nipis saja kitab ni. Maka ni sebab ada mana ambil faham dalam bab macam ni. Yang pertama sekali hal keadaan dengan dunia tu, yang tu panjang pada hisab. Yang kedua hal keadaan orang yang nakkan akhirat ini tadi, orang yang akan selamat di hal keadaan di akhirat. Dia akan diselamat di akhirat. Dia boleh beroleh syurga dan dia akan di hal keadaan berjaya terlepas daripada neraka. Kalau nisbah orang tanya kepada Syekh Junaid apakah yang paling afdal di antara doa minta kepada syurga dan jauh kepada neraka, bagi orang asi dalam keadaan dia tak perlu dalam keadaan nak berangan-berangan yang jauh lebih daripada kepada Allah Ta'ala, cukuplah kalau sebelum dibalut dengan kain kapan ni dosa terampun pun syukur paling besar. Bukan di antara manusia boleh tutup, di antara boleh ditutupkan dosa dia dengan umrah, tutup dosa dia dengan serban, tutup dosa dia dengan jubah, sedangkan dalam keadaan belum lagi ada tangisan-tangisan yang memecahkan di antara memecahkan lagi di antara karang-karang dosa yang hal keadaan membalut bagi hati dia, belum lagi karang yang membalut hati manusia yang membuatkan dia terhijab daripada memandang Allah. Karang dosa yang membuatkan dalam keadaan terhijab, menutup cita rasa tentang keasyikan dan kelazatan bersama Allah. Dosa karang yang dalam keadaan melekat daripada hati itu, yang membuatkan manusia, dia rokok dan sujud beribu kali pun dia tak akan merasakan azamah keagungan Tuhan dan juga ketinggian Allah. Ini punca dia. Pokok pangkal dia rawat ke hati dia, dia tak rawat kat luar dia. Inna Allah la yansuru ila suwarikum wa la a'malikum walakinna Allah yansuru ila qulubikum. Tuhan tak tengok pada rupa engkau dan jenis amal yang kau buat, tetapi Allah melihat apa di antara hal keadaan-keadaan hati engkau ketika melakukan suatu kerja di atas dunia. Kalau engkau boleh farakkan, bezakan, maksudnya boleh pisahkan yang kerja jasad dan kerja hati. Maknanya kalau boleh selaraskan kerja jasad dan kerja hati itu, apa saja di antara perbuatan ibadat yang Tuhan letakkan dia tak banyak. Yang pertama sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji, umrah, habis. Kemudian lain daripada itu hal keadaan tambahan daripada sunnah Nabi SAW. Maka hal keadaan sunnah Nabi ini pula, hal keadaan dia akan terbagi. Asal daripada perbuatan itu adalah harus. Tetapi kalau dipandang perbuatan itu mengajukan bagi perbuatan Nabi, maka dia lahir pada 2 martabat. Yang pertama, orang mengajukan sunnah kerana nak mengharapkan dia akan pahala, maka berolehlah dia pahala. Barang siapa yang mengharapkan dia kerana mengajukan perbuatan Nabi, hal keadaan supaya dalam keadaan bertambah kasih dan juga bertambah cinta dia kepada Nabi, maka akan terhapuslah bagi seluruh daripada nur amal dia, dan terhapuslah bagi segala nur rohani dia akan dilitup oleh nur Rasulullah itu sendiri. Ada kena tengok cara begitu. Kalau nak tahu di antara bahawa hatinya telah dilitup dengan cahaya Muhammad, dengan cahaya Rasulullah itu sendiri, apa bukti dia? Semakin lama dia semakin kuat sayang kat Nabi. Makin lama makin cinta dekat Nabi. Makin lama makin rindu dekat Nabi. Sampai satu tahap lah kalau dia akan berlaku, hatta satu ketikanya kerinduan yang tergamit di terhadap Rasulullah ni, saya kata, hatta dia suapnya akan nasi belum sampai ke mulut, air mata dah sampai dalam pinggan. Ini akibat rindu yang paling kuat lah, nak kena buat sampai begitu. Pasal tak ada di antara orang yang boleh masuk kepada Hadrat Zat melainkan tenggelam dalam hakikatul Muhammadiyah. Itu syarat dia. Orang yang nak masuk pula dalam hakikatul Muhammadiyah, dia mesti terjun dulu dalam nur Rasulullah.
Orang yang nak terjun dalam nur Rasulullah, dia mesti kuatkan perasaan, pecahkan perasaan kasih dia. Tak ada yang lain melainkan mutlak pada Allah. Dia sayang, dia melainkan kepada Rasulullah. Dia sayang Rasulullah lebih daripada anak dia, lebih daripada isteri dia, lebih daripada diri dia sendiri. Andainya 3 perkara ni tak boleh berlaku, hal keadaan masih lagi ada timbang antara kasih dia dengan Rasulullah, kasih bini dia pada Rasulullah, kasih anak dia dengan Rasulullah, jangan cerita tasawuf. Jangan apa? Jangan cerita tasawuf pasal dia meletakkan mutlak. Adakan katakan oleh kamu ya Muhammad, katakan ini dalil daripada Al-Quran, katakan oleh kamu ya Muhammad, adakah kamu lebih cinta kepada anak-anak kamu, cinta kepada isteri kamu, cinta kepada harta kamu, cinta kepada pangkat kamu lebih daripada Allah dan Rasul dan jihad fi sabil wa jihadin fi sabilihi, pada jihad fi sabilillah? Maka andainya ada manusia yang sayangkan anak, bini, harta, pangkat, derajat dunia dan sebagainya lebih daripada Allah dan Rasul, dan lebih daripada Allah dan Rasul, dan lebih daripada berjihad fi sabilillah, fatarabbusu, engkau jaga engkau hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan perintah dan hukuman. Ayat ni cerita bukan orang buat maksiat, ilak. Bukan cerita orang buat maksiat. Yang ini cerita orang kasihkan Allah, kasihkan selain daripada Allah, lebih daripada Allah, sampai Allah ugut fatarabbusu, kau jaga hatta ya'ti Allahu bi amri. Dia jadi begitu. Nak imbang dua dia tak boleh. Dalam bab yang lepas saya dah katakan, Sayyidina Ali bila ditanya oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, apa kata Sayyidina Hasan? Wahai ayahku, kenapa engkau di antara, adakah kamu cinta ayah ibuku Fatimah? Ya, aku cinta. Adakah kau sayang kepadaku? Ya. Adakah kau sayang kepada datuk aku, yakni Rasulullah? Ya. Sayyidina Ali ingat dah settle cerita tu. Tiba-tiba Sayyidina Hasan buka mulut, kata apa Sayyidina Hasan? Wahai di antara ayah anda Ali, bagaimana ayah boleh meletakkan dalam satu hati sampai 2-3 cinta meletakkan dalam satu hati? Terperanjat Sayyidina Hasan, anak kecil, bertanya dalam keadaan demikian. Dia kata, sesungguhnya aku sayangkan kau kerana datuk kau, dan aku sayangkan mak kau adalah kakek, kerana datuk kau juga. Maknanya seluruhnya Sayyidina Ali sayangkan Sayyidina Hasan bukan sebab anak dia, tetapi dia merupakan cucu Rasulullah. Dia sayangkan Fatimah bukan sebab semata-mata isteri dia, bahkan dia sayang lebih utama kerana itu adalah anak Muhammad bin Abdullah. Dia nak buat begitu lah dia. Bukan cerita sayang bini lebih-lebih haram ke? Tak ada jatuh haram lah, jadah je boleh. Tak ada jatuh haram dia. Tetapi kalau melanggar sampai melebihi daripada cinta Allah, melampau. Dia maksud begini bang, kadang-kadang cakap ni orang tak faham, yang bercakap pun tak faham. Dia jadi macam ini. Kalau takdir kata begini bang, kalau bini abang tak nak pakai tudung, Allah kata pakai tudung, maksudnya abang sayang Allah ke abang sayang bini? Kalau abang sayang bini, abang suruh bini pakai tudung, bini akan marah, Allah akan suka. Tapi kalau abang biarkan bini tak pakai tudung, bini akan suka, Allah akan murka. Takkan dengan Tuhan pun ada pertandingan baik? Dengan Tuhan lagi perbandingan, nak bawa fikir lagi ke? Bini yang kau dapat tu pun Tuhan yang anugerah. Sama-sama jumpa tawaf kat bas stand, sa'i kat kampung Jawa, jamarat jembatan Ketih, wukuf di Bandar Hilir, habis selesai Haji Melaka. Dapat dia. Anak yang kau sayang sampai kau nak gadaikan urusan dengan Allah, anak tu pun kurniaan daripada Allah. Nak lari ke mana? Pelik manusia ni tuan-tuan, bila dalam keadaan dia rasa dia boleh tadbir pada diri dia, sampai dia tak sanggup nak serahkan anak dia kerana Allah, nak serahkan bini dia kerana Allah. Yang ini jadi pelik. Waktu dia boleh tengok kecil perkara tu. Hal keadaan orang kalau nampak perkara macam ni, dia akan nampak hal keadaan bagaimana layaknya Ibrahim itu digelarkan Khalilullah, tinggalkan anak di isteri dia, isteri di tanah padang pasir, tempat yang tak ada air, kemudian bermimpi sembelih anak, dia lakukan sembelihnya anak dia. Hal keadaan ketika itu didatangkan fitnah, lalu dalam keadaan diserbu oleh Namrud, dibakar dalam api untuk 40 hari. Hal keadaan akhirnya Allah tanya lagi, hal keadaan adakah malaikat tanya, perlukah daripada bantuan? Ya, aku perlukan bantuan wahai Jibril, tetapi bukan daripada engkau, tetapi daripada Allah. Sampai begitu syarat orang nak jadi teman Tuhan. Bukan nisbah manusia nak cuba dalam keadaan nak mengkacaukan kasih sayang. Allah pun dia sayang, bini pun dia sayang, ini pun dia sayang, anak dia sayang, Rasul pun dia sayang. Nak dua sekutu dia takkan berlaku, kecuali kau sayang bini kerana Allah, sayang anak kerana Allah. Hei anak aku, hal keadaan ayah sayang kepada engkau selagi mana kau tak durhaka kepada Tuhan yang ayah dah sembah 40 tahun. Hei biniku, mana berapa banyak tu bini tu?
Makna kena lebih bini lah. Hei bini-biniku. Bayar. Hei berbiniku. Apa dia? Bahasa Malaysia berkata, hei bini-biniku, abang tetap sayang kepada engkau selagi engkau tak biadab, tak kurang hajar dengan Tuhan yang abang dah sembah selama 40 tahun dan 50 tahun. Takkan kau dah sembah Tuhan 50 tahun, dah 60 tahun, bini kau kurang hajar dengan Tuhan, hal keadaan kau boleh diamkan diri, isteri kau durhaka kepada Tuhan yang kau dah pegang selama 60 tahun. Besar ke bini kau? Ya besar. Dia buat andaian begitu. Bukan aku suruh kau garang dengan bini. Tak ada. Tak. Aku suruh tambah lagi bini. Sayang anak ditangan-tangankan, sayang bini tambahkan. Yang tua-tua ni tulis. Jadi ambil faham dekat situ. Nisbah masih lagi ada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Maknanya kalau dia pergi perjalanan dalam penghujung, apa lagi yang terhijab di antara bertemunya hal keadaan kembalinya sirih kepada ganggang. Nisbah di situ ada lagi hijab yang nampak dalam bentuk baik, tetapi dia menghijabkan urusan peribadi roh dalam bertemu kepada Tuhan dia, yakni hal keadaan beribadat kerana akhirat, mengharapkan kepada syurga, hal keadaan minta dijauhkan daripada neraka, minta dikurniakan dia akan nikmat, minta dalam keadaan dijauhkan dia daripada azab. Ya, semuanya diterima oleh syarak, tetapi masih lagi dalam keadaan berlapik antara dia dengan Tuhan lagi. Belum dikatakan secara jazam dan qat'i, belum lagi dalam kata secara mutlak dia sayangkan Allah, dia sembah Allah kerana Allah itu Tuhan dia yang menjadikan dia dan menjadikan sekalian alam. Faham niat dulu. Jangan salah niat tu kena pasang betul-betul. Woi, itu dicakap tak sampai 2 minit. Itu barang kau nak berarti 20 tahun belum tentu. Betul? Hari ni cuba kau cakap, cubalah. Balikkan cakap dengan bini. Sunnah cakap bini, aku sayang kau kerana Allah. Cakap anak, ayah sayang kau kerana Allah. Kalau hari-hari kau cakap, satu ketikanya pasti kalau ada keikhlasan dalam hati kau berikrar berkata kau sayang bini kau dan anak kau kerana Allah, pasti Allah akan datangkan ujian, satu persimpangan ke satu ketika je engkau akan memilih antara Allah dan isteri kau, antara Allah dan anak kau. Jangan nak kata benda dikarut. Nabi Ibrahim diuji begitu, Rasulullah diuji begitu. Orang yang belai Rasulullah Abdul Muttalib, orang yang belai Rasulullah Abu Talib, dalam persimpangan dalam bentuk begitu. Antara Abu Talib, siapa yang tak sayang cucu mana setelah daripada wafat, dia tak pernah melihat bapa dia. Kemudian dia dibesarkan oleh datuk dia Abdul Muttalib. Nak tengok datuk kalau sayang cucu, oh power. Memang power. Anak nak beli aiskrim RM2 tak dapat, cucu nak beli robot cop pun berapa? 100 lebih boleh dapat. Itu cucu. Cucu nak game, belikan game. Tapi aku nasihatkan kau, jangan main game dengan cucu. Kan kau main kau kalah. Atuk mati. 40 kali kata cucu kau cakap atuk mati, memang kolu lah. Tak boleh. Kalau 40 kali lah cucu kau kata atuk dah mati. Cari, kalau boleh main game, biar main dengan nenek dia. Bila cucu kata nenek mati, amin. Nenek mati, amin. Itu contoh. Engkau ni tak boleh bergurau sikit lah, ketat muka kau. Allahu Akbar. Bunga bukan sekuntum, melambak. Tak ada bunga biasa, bunga plastik ada. Kan? Bunga bukan sekuntum, melambak. Tak pasal-pasal jadi bodoh, duda sampai ke tu. Sampai ke apa? Sampai ke tu. Allahu Akbar. Zikir kami hayun. Tengok amoy kami jeling. Bila nak selesai tu? Allahu Akbar. Syad tengok ya. Dia degil-degil ni mau diikat kat kubur je. Yang degil-degil ni mau diikat di kubur je. Dan yang ketiga yang terlebih tinggi martabatnya ahlillah. Yang ini dikatakan ahli Allah. Ahli Allah ni adalah martabat daripada satu martabat di kalangan martabat wali-wali. Mula-mula aqtab, lepas tu autad, lepas tu abdal, lepas tu akhyar, lepas tu ansar, lepas tu urafa, lepas tu nujaba, lepas tu umana, lepas tu rohaniyun, lepas tu hawariyun, lepas tu baru masuk rijalul ghaib ahlillah. Martabat wali ni. Wali-wali ni lah. Sebab tu kadang-kadang kita nak cerita bab-bab wali ni pun kan kadang-kadang
Takut anak Pak Wahab ni kan suka sangat cerita Pak Wali ni. Anak Pak Wahab ni memang tak berapa nak gemar cerita Pak Wali. Kalau cerita orang tua-tua dulu, bukan cerita orang tua-tua dulu. Ini dalam Tuhfatul Autan, kitab Sinmak Said Jamaluddin Al-Lingki. Dia katakan dia rawikan daripada satu hadis bahawa tiap-tiap hari Rabu, hal keadaan tiap-tiap Rabu yang terakhir daripada bulan Rejab, maka Allah menurunkan akan bala. Maka ditahan oleh sekalian daripada para wali untuk menyelamatkan anak-anak mereka, anak keturunan mereka. Tapi oleh kerana derhaka anak cucu ini semakin lama semakin banyak, lalu bala ni tak dapat dalam keadaan ditahan oleh para wali. Lalu terlepas bila berlaku satu bala terlepas, meletuplah satu gunung berapi, meletuplah di antara hal satu gegaran bumi, meletuplah pada ketika itu satu banjir besar, meletuplah pada ketika itu akibat bala yang tak boleh ditahan lagi. Agak-agak cerita macam ni orang nak terima tak? Tak nak. Siap dia. Jadi ini ahlillah. Kantan ahlillah dengan rijalul ghaib. Pergi satu tempat nak kencing, bagi Fatihah dulu kepada rijalul ghaib. Bagi salam dulu kepada rijalul ghaib, kata Nabi. Lepas tu baru di antara buang air. Macam tu cara dia. Bukan ngadap pada pokok, tok tumpang kencing, faham? Tiba-tiba ada suara kata 2%. Apa? Tiba-tiba suara dekat kelapa sawit tu kata 2%. Istilah kalau berjalan dalam hutan, peradaban yang diajar oleh Rasulullah ni cara macam tu, tuan-tuan. Ya? Jaga rijalul ghaib. Maka ini di antara orang ahlillah, orang yang dikatakan ahli Allah. Hal keadaan dia berkhidmat untuk Allah. Hal keadaan dia orang yang meletakkan pengabdian diri kepada Allah. Dia adalah orang yang meletakkan khadam-khadamnya yang tidak ada waktu, masa, detik dan ketika, seluruh hidup dia dalam meletakkan perkhidmatan dia terhadap Allah. Ini orang yang dah berkekalan bahawa niat dia yang pertama nak meletakkan diri dia untuk Allah. Bila dah letakkan diri untuk Allah, yang ini kalau tak 60 tahun dan sepatutnya dah azam macam ni dah. Aku dah 60 tahun dah memang tak ada apa lagi nak dikejau. Hal keadaan memang seolah-olah kalau kata cakap orang Melaka kata nak wakafkan diri ni, betul-betul nak letakkan, serahkan diri kepada Allah. Sebalik itu Tuhan perintah pada bumi, wahai dunia, permaniskan akan wajahmu di kalangan orang-orang yang tua-tua, kata Allah. Lalu dunia ni orang tua-tua tengok makin lama makin manis. Makin tua makin seronok. Makin tua makin menghayalkan. Makin tua makin dia leka dalam bentuk demikian. Dia dah tua, main judi tak ada, minum arak tak ada, manjat hotel pun tak ada. Tetapi tak boleh melakukan amal. Dia suka duduk free, dia suka duduk kedai kopi, dia suka baca kitab sahih dia, yakni Metro dengan Sinar ke Cosmo ke, itu kitab dia lah, kitab dia, Quran dia. Dia lebih suka begitu. Ataupun dia lebih suka jalan rumah anak, dia suka jalan rumah cucu, dia suka leka jalan-jalan. Ni sebab buat amal, dia buat maksiat pun dia dah tak buat, ibadat tak mampu dalam keadaan nak buat, dia lebih banyak masa hal keadaan bergolek-golek saja atas dunia dengan kesedapan buayan-buayan dunia, membuatkan dia leka bahawa nafas yang ditarik mendekatkan kepada kubur, nafas yang dihembus menjauhkan daripada dunia. Ya, yang tua-tua ni, oi, kau jangan buat tak perasan. Dah makan chewing gum, tak juga tegang. Suruh bini serika, tak juga tegang. Ambil air panas, golek dalam botol, tak juga tegang kulit. Tak boleh lagi dah, dia dah jadi macam tu. Itu semua dah kena sapa dengan malaikat. Rambut dah beruban, tarik selai uban, tumbuh 3 lagi. Cabut 3 keluar 9 lagi uban, 2 kali. Gigi dah habis gigi. Yang nampak handsome tu gigi palsu tu. Cuba suruh dia gigit dodol tengok. Kasih dodol sekepal besar penumbuk, suruh dia gigit. Faham? Ataupun kasih dia onde-onde. Buah Melaka, kasih dia buah Melaka. Yang besar-besar penumbuk tu, suruh dia gigit pakai gigi palsu. Telan-telan tak boleh. Rupa dah sebati. Gigi dengan tepung tu dah berbalut. Apa lagi yang kau nak? Tak takut lagi dah. 3 tanda dah ada malaikat Israel dah datang kunjung. Jelingan malaikat Israel ni kalau banyak kaul. Kalau kitab dalam ke-10 rumah tu dibahas. Ada kalanya malaikat ni dia menilik. Jeling manusia ni tuan-tuan. Satu hari tak kurang 72 kali. Malaikat Israel. Dia duduk yang kaki dia tutup. Hal kepala-kepala dia mengatasi sampai ke sana. Depan dia ada satu pokok.
Pokok tu pula setiap daun tu ada nama dia. Bila mana orang yang dah umur 60 dia akan kuning. Nak masuk 60 lebih dia dah coklat. Bila tak dia kata iza jaa ajaluha, bila dah tiba sampai pada ajal dia jatuh saja pada ketika itu, yakni Israel dan kawan rakan-rakan yang sewaktunya dah berada di kepala mayat pada ketika itu. Tak lepas, semua orang takkan lepas. Bila dia jatuh, hal keadaan kuning, jatuh coklat, tersangkut dia kena pada pucuk. Bila kena pada pucuk, pucuk tu jadi layu. Jatuh pucuk, ada seorang kanak-kanak yang akan meninggal. Itu malaikat Israel punya kerja. Dia pegang satu pokok je. Malaikat apa? Israel. Dia ada berapa? 1,200 sayap. Satu sayap dia cukup boleh tutup segala dunia. Tapi dia ada 1,200. Jibril ada 600. Israel ni ada 1,200 sayap. Kau ingat Israel ni kecil-kecil macam cucu kau. Israel ni apa dia? 1,200 sayap, tuan-tuan. Orang nak kata sakit, tak sakit, cabut nyawa. Dah habis cari nyawa orang, nyawa makhluk yang lain. Allah Ta'ala sekarang turn kau, wahai Israel. Israel tarik nyawa dia sendiri, dia melaung. Kalau ada makhluk lagi hidup lagi, dunia ada pada ketika itu, seluruh dunia akan mendengar jeritan Israel, kesakitan dia bagaimana cabut nyawa. Kalau aku tahu dia macam sakitnya cabut nyawa, nescaya aku tidak akan lambatkan untuk cabut nyawa Bani Adam. Itu malaikat apa? Habis, buat adalah ahlillah kerana Allah. Yang kau buat kerana Allah, kenapa? Dia kaya. Kenapa kau buat kerana Allah? Kerana dia Tuhan. Kenapa kau buat kerana Allah? Dialah yang kata mutlak boleh hidupkan kita, dia boleh matikan. Sekejap lagi dia nak matikan kita 5 minit, lepas tu dihidupkan kita balik, itu hak dia. Dia nak matikan kita 5 hari, lepas tu dihidupkan balik, dia hak dia. Nisbah di antara nak cerita kuasa mutlak, kuasa veto Tuhan ni, manusia selagi tak berwalak dengan kekuasaan Tuhan, seluruh ibadat dia tak akan mendatangkan keyakinan. Sebab itu bila tak ada kata dia tak boleh berwalak 100% dengan kekuasaan Allah Ta'ala, ibadat tak menimbulkan keyakinan. Sebab itu makin banyak ibadat, kalau tak pegang dengan sifat keyakinan mutlak secara jazam dan qat'i dengan ketuhanan Allah, tauhid tu makin lama makin longgar. So makin longgar. Saya bagi tahu tuan-tuan, zikir, baca Quran, semayang, sembahyang sunat, sembahyang wajib, apa amalan yang tuan-tuan buat itu tadi, hal keadaan apa yang tuan-tuan harapkan daripada Allah Ta'ala, semakin banyak tuan-tuan susulkan akan amal, lebih tuan-tuan boleh ikhlaskan akan amal. Tujuan dan matlamat amal adalah untuk menjernihkan kolam hati daripada abu-abu syazan dan waham terhadap Allah. Bukan nak cerita pada bab yang lain. Pasal kita dah 40 tahun, 50 tahun, setakat hari ni nak yakin mutlak Tuhan belum ada. Ada orang lebih bertuhankan kerajaan masalah gaji daripada Allah, rezeki daripada Allah. Ada orang lebih bertuhankan pada antara majikan kafir lebih daripada Allah Ta'ala. Ia cakap tu nampak macam tak faham, tetapi oleh kerana dia nak dapatkan rezeki, kalau majikan dia suruh buat perkara yang haram pun, demi nak dapatkan rezeki, dia terpaksa pijak hukum Tuhan. Adakah ini orang yakin bahawa Tuhan bagi rezeki kat dia? Faham? Jangan nak cucu kau apa? Allahu Akbar. Macam hari minggu lepas ni. Abang faham betul-betul Tuhan, kenal betul. Kenal betul. Kenal betul Tuhan ni. Bukan nak mensyak. Ada kadang dia timbul keraguan kat kau. Bila kau minta, kau rasa tak berkenan, timbul satu syak kat kau. Bila kau minta, lambat berkenan, tiba di antara cuba iblis, cuba ronggaukan ikatan kau dengan Tuhan. Bila takdir kata dalam keadaan satu ketika kau dah terdesak, anak kau sakit, engkau berdoa sampai terkeluar biji mata, ambil balik, tampal balik, tiba-tiba anak kau terus meninggal dunia. Ini semua ujian yang boleh melonggarkan di antara tauhid manusia kepada Allah. Faham? Faham betul-betul? Atas dunia ni ujian tauhid bang. Bukan ujian yang lain-lain. Fiqah ni semua menjurus ke arah tauhid. Kenapa di antara perjalanan fiqah ini dalam keadaan Allah ciptakan untuk difardukan ke atas makhluk? Tujuan matlamat dia supaya di antara jernih roh tu datang, dia datang daripada Allah, dimasukkan ke dalam sangkau jasad dalam keadaan fitrah dan suci. Maka nak dikembalikan roh ini balik kepada Allah dalam keadaan suci. Roh bila dimasukkan ke dalam jasad, bila hal keadaan datang di antara 7 anasir, baik juga dugaan manusia, baik dugaan syaitan, baik di antara juga ada dua, di antara dugaan nafsu, baik dugaan dunia, baik dugaan perempuan, baik dugaan harta, baik dugaan anak-anak. Seluruh permainan ini bila ditebarkan oleh nafsu, roh makin lama makin kelam. Akhirnya sampai satu ketikanya manusia ni dalam berkopiah dan berjubah,
Allah, sesuatu benda yang menzahirkan kebesaran Allah, mata roh dia dah buta dalam menilai, dalam menilik kebesaran Allah di dalam setiap akuan yang berlaku. Faham? Kena nampak? Tsunami, kalau dia berlaku, Allah pakai tentera dia dua je pun. Angin dengan air je. Kan payah mana? Oh, tak ada payah. Sikit. Di sebalik kau berfikir, itu mendatangkan yakin lagi. Yakin. Jangan tak berfikir. Kau nak ikut pada sunatul alam. Ini dah memang alat. Oh, jangan. Itu alasan orang sebelah. Bukan alasan kita. Tinggalkan. Maka martabat lainnya iaitu orang yang kasih. Yang kasih lagi asyik kepada Allah Ta'ala. Yang nampak dia ni bagaikan satu perkara macam asyik. Kau tengok orang asyik. Orang yang asyik ni yang pertama kadang-kadang, kalau perbuatan biasa lah, kadang-kadang orang mancing. Aku kalau balik kat macap tu, dia mancing selama je. Seronok je. Kau setakat peti datang ni, dia tepih gitu je. Boleh? Dia punya syoknya, dia punya memancing ni, tu dia tak heran kan. Kalau setakat hantu agah-agah, hantu air agah dia buat tak apik je. Dia syok mancing. Nampak? Faham? Kena asyik. Kalau dulu Ustaz Kias burung terkukur. Dia hagar terkukur, digulung kain. Gulung kain. Digulung kain. Tiba-tiba terkukur tu menggelupur. Kenapa? Kenapa? Raja terkukur dah keluar. Itu raja terkukur kalau terlepas tu, habis. Itu nak cerita orang asyik. Orang asyik. Maksudnya, kalau kau nak keterangan lebih lanjut, cuba tengok dalam lagu Amalina. Lina Hangit. Kau tak apa lagu Siapa ke? Orang yang asyik dalam keadaan terpegun dia, orang yang asyik yang bertaladzuzan dengan Tuhan. Makam asyik dengan makam lazat dia lain bang, tak sama bang. Faham? Kalau kiaskan benda yang kotor korang yang tak apa nak elokkan, dia tak apa nak cantik. Cerita, yang mana keadaan yang kau merasakan asyik, yang mana keadaan yang ada kata lazat. Bila kata lazat, orang tertua kata ni, lazat, tak ada lagi dah jijik, tak ada lagi dah jati diri kau. Lazat, tak ada lagi lazat bagi hak kau lagi. Itu bahas cerita dia tak? Cerita, bila tak ada kata, nak dapatkan keasyikan dalam bentuk begitu, kalau ambil contoh pergi perjalanan zahir. Kalau sahabat semayang dalam kebun, dia boleh tegak di antara burung, boleh bertenggek di atas kepala dia. Hal keadaan sehingga dalam keadaan waktu dia rokok, bawa burung terbang. Bila dia tegak balik, burung boleh tegak balik. Pada ketika itu, keasyikan dia memandang. Antara salah satu daripada alasan yang ditanya kepada sahabat, apakah yang membuatkan kau semayang begitu khusyuk hingga burung bertenggek atas kepala kau, menyangkakan kau sebagai satu tiang? Maka sahabat ini mengambil perjalanan di antara ibadat ini seperti mana yang dikatakan dalam Ihya Ulumuddin dalam Syairus Salikin. Bila ditanya kepada Rasulullah, ma huwa tariqatu ya Rasulullah, apakah yang dikatakan tariqah itu ya Rasulullah? At-tariqatu huwa barzakhun, tarikat itu merupakan amalan barzakh. Dia kata, seolah-olah aku berdiri di atas titan syiratan mustaqim. Kalau aku goyang ke kanan neraka, goyang ke kiri ke neraka. Matilah aku di atas jalan dalam berhadap dan bertawajuh aku kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini cantik alasan. Syarat di antara orang yang nak beramal dengan pemilihan amal itu, dia mesti dalam keadaan teroka alam yang bakal dalam keadaan dia masuk. Kalau dia beramal dengan ilmu tarikat, dia beramal atas masjid, zahir atas masjid, batin atas masjid, orang beramal dengan wirid tarikat tetapi duduk juga pada makam ahli syariat. Yang dikatakan orang yang beramal dengan wirid tarikat, lalu sebelum dalam keadaan dia beramal, dia menghadirkan suasana selepas daripada dia dibalut dengan kain kapan. Bila dia merasakan satu ketakutan, lalu hal keadaan bertambah bila dia rasakan terlalu takut dia dengan azab kubur dan dia juga kegerunan dalam kubur, lalu meloncatlah perasaan hati dia, berharapkan pertolongan, mengharapkan teman daripada Allah, mengharapkan di antara pertolongan dan keampunan daripada Allah. Allah ditekannya macam-macam cerita papan jongkan-jongkit hati kita ni. Ditekannya dengan satu ketakutan supaya meloncat satu harapan keampunan daripada Allah. Begitu cara dia, tuan-tuan. Bukan takut kubur, mati cerita kat takut kubur. Bukan takut mati, takut kain kapan, mati kat cerita kain kapan. Bukan takut neraka, mati cerita kat neraka. Maksudnya, bila kenangkan neraka yang begitu dahsyat tadi, takutkan kepada neraka, meletup naik sifat harap kepada Tuhan, semoga dijauhkan daripada azab api neraka. Ini cara kaedah orang tarekat beramal. Kalau sekadar dia beramal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ini sekadar wirid biasa yang dibuat.
Tapi cuba dalam keadaan dia main dengan beberapa peranan. Yang pertama, bila dia kata la ilaha illallah, ketika dia memandang dia dibalut 3 lapis dengan kain kapan, kepala bertocang dan kaki bertocang, suasana yang gelap, baring dalam bawah papan neraka, muka yang tersembam dalam keadaan di tanah, keadaan kedatangan muka dan neraka yang begitu mengerikan. Lalu dalam ketakutan itu, dia memandang keadaan dirinya dalam kubur, lalu dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadar mana dia boleh paut di antara pandangan dia, keadaan memandang diri dia berada dalam barzah, kadar mana di antara ketakutan yang telah ditimbulkan pada ketika itu, kadar mana di antara pengharapan yang diharapkan pertolongan daripada Allah, kadar mana dia boleh menafikan memang tidak ada yang boleh menolong melainkan Tuhan, maka meloncatlah roh dia naik kepada hadrat Tuhan dia. Lepaskan dulu tali ikatannya. Tak lepas tali ikatan ni, tak lepas. Duk bermain sedap dengan diri je lah. Duk sedap ni, sampai naik botak kapet masjid kau sujud, duk main sedap dia kat diri je. Akhirnya ibadat ini tidak mendatangkan manfaat kesejahteraan bagi roh dia. Bahkan ibadat itu hal keadaan menjadi satu virus bagi diri dia. Makin banyak ibadat, makin tambah satu virus, yakni riak, beriak-riak dia dengan amalan dia. Bila ibadat dalam keadaan yang tak diwisalkan dia kepada Allah Ta'ala, ibadat itu akan mewarisi sifat takabur. Ibadat itu akan mewarisi sifat ujub. Ibadat itu akan hal keadaan tak akan menghilangkan seluruh daripada sifat mazmumah dalam hati dia. Duduk satu semayang dalam masjid, hati perut sorang-sorang, cukup main kaudu dengki sorang-sorang, tuan-tuan. Ini bila semayang tak loncos, dia jadi begitu. Bukti dia dah bang. Takkan dah kalau kita pun buat kerja satu pelik dah. Buat kerja pelik lah, buat kerja. Kalau satu kerja tu kalau kita buat dah 50 tahun, takkan tak berbadi kerja tu dengan kita. Kita makin suka, makin suka, makin suka, makin suka. Macam mana dah berpuluh ribu kali kita sujud kepada Allah, kita tak jatuh cinta kepada Allah? Bagaimana di antara dah berpuluh ribu kali kita rokok, hal keadaan kita tak jatuh, tak rasa cinta keagungan kepada Allah? Saya dah kata dah, tuan-tuan, satu hari 17 kali, kalau satu bulan dia pergi 500 lebih, tuan-tuan. Dia pergi 510 kali. Satu tahun manusia akan rokok 6,000 kali. Kalau 10 tahun dah 60,000 kali, dia kata. Perkataan yang dia rokok tu dia tak berubah. Rabbiyal azimi, hal keadaan maha suci, Tuhanku yang maha agung. Allah hal keadaan menyediakan bakal barang yang nak ditaji oleh Allah, yang bakal nak ditajali, yang bakal nak dijelmakan dalam hati dan perasaan manusia, ialah azamah, keagungan dia. Dengan syarat menepati satu pertukaran. Apa yang Tuhan nak tukar? Ketika rokok mengaku diri kau hina, bodoh, bangang, hal keadaan bakal binasa, mengaku dalam keadaan diri tak ada apa, baru bila kena ikhlas kau locotkan hal keadaan kau zahirkan kehinaan kau, terrasalah terjadi sepokan bagaimana kau akan dapat merasakan azamah keagungan Tuhan dalam setiap sujud rokok yang lain-lain yang akan datang. Bila tak faham matlamat macam tu, makin lama makin sombong, makin lama makin sombong. Ya, makin lama makin sombong. Mak Pit keluar semak, astagfirullahaladzim, macam orang boleh sapi ni barang. Ayo, astagfirullahaladzim, ini setan, astagfirullah. Mak Pit kata, dia menyesal. Dia pergi, orang yang menyesal ni dia pergi ke Tuhan. Orang pergi ke masjid, dia turun masjid, dia rasa bangga, dia semayang. Dia keluar daripada Tuhan. Fahamannya tu? Ini bahasa majas, bahasa pinjaman tau, pinjam bahasa. Bahasa pinjam ni kena pakai lah, tapi jangan beramal. Jangan besok bila aku cakap Mak Pit keluar semak lagi baik daripada turun masjid, kau pula besok masuk semak. Mak Pit pula naik atas mas. Mak Pit pula saja. Kalau contohlah, kalau aku suruh kau semayang kat kubur tu pukul 2 pagi, kau pergi? Pukul 2 pagi, kat kubur tu. Kau pun tengah semayang, Allahu Akbar. Tiba-tiba, kain putih. JKK kadang-kadang tak ada kerja. Dia ambil kain putih, dia balut kepala kubur. JKK lah dulu. Tak kisahlah. Kalau MPKK buat pun ketala juga apa dia. Tu kerja bodoh orang politik. Dah tak ada kerja lagi projek dalam kampung, kubur dibalut. Bodoh baca batu desan. Tak ada amalan balut kubur, tak ada amalan balut kubur, tak ada amalan kapurkan kubur, tak ada amalan dalam keadaan memperiaskan kubur, melainkan mutlak mengikut sunnah Yahudi, pakcik. Okey.
Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata illa billah. Wa haula Allah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ba'asul maqam Muhammad sallallahu. Baik, itu kisah di antara orang yang kasih lagi asyik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah di antara kalau buat di antara solat dia, bahawa di antara solat sujud yang terakhir, sujud yang terakhir yang dibuat di dalam witir itu tadi terlalu panjang hingga sampai menjangkau kepada waktu subuh. Keasyikan dia, tenggelam dia, belazat-lazat dia dengan Tuhan dia, kadang berasyik-asyik dia dengan Tuhan dia. Begitulah di antara orang yang katakan asyikan yang berasyik-asyik dengan Tuhan, wa talazzuzan, dan belazat-lazat dia dengan Allah. Sembahyang satu kenikmatan. Akhirnya di antara benda ni kalau Tuhan bukakan kepada hati manusia, anugerah ni semakin lama dia semakin tertarik, sampai satu ketikanya dia akan jadi satu perkataan. Akan perkataan tu yang nak pastikan orang kata dia ni, orang mengatakan dia nak mengatakan dia ni dah asyik macam mana? Bila dia terlampau asyikkan kepada Allah, lalu tomahan masyarakat mengatakan dia ni dah tak betul. Bila dia asyik dia dengan Allah, masyarakat akan kata dia ni dah mazmur ajaran sesat. Masyarakat kata, bila kata makin asyik dia dengan Allah, orang kata dia ni dah kena isim dia dalam keadaan bentuk demikian. Pasti fitnah tu dia akan sampai. Kalau ngikut kalam Junaid Al-Baghdadi, kalau tak ada 40 orang kata kau biul, kau jangan mengaku kau berjalan ke Tuhan. Kalau kata Sayyidina Ali, selagi orang tak tuduh kau syirik kepada Tuhan, bukan lagi jalan kau menuju kepada hadrat Allah. Itu kata Sayyidina Ali. Cuma tengoklah perkataan-perkataan bentuk macam tu. Apa yang nak dikenan di sebalik itu. Maka nak minta dulu, kalau orang tanya, jangan lorong mana yang paling mudah menuju kepada Tuhan? Lorong salat. Lorong zikir ni macam-macam anasir dia boleh datang. Kecuali bagi tarekat yang ada husun. Husun aslinya dia ada benteng dia. Sebelum dia berzikir, guru akan kasih dia husun. Husun mani'ah. Satu benteng yang dia akan ke diri dia seolah-olah dalam kawalan nur. Dalam keadaan bentuk cahaya supaya tak diganggu dia oleh syaitan, ataupun diganggu dia oleh iblis, ataupun diganggu oleh makhluk yang lain. Sebab tu kalau tengok dalam tarekat Khalawatiyah, tengok di antara Syekh Muhammad Afandi, bila anak murid dia beramal dengan zikir tarekat. Zikir tarekat ni yang 3 ke 4 ya bang. La ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu 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 hu. Itu zikir tarekat. Yang lain itu tarekat masing-masing punya. Bila dia zikir satu tarekat, tiba-tiba anak murid di antara orang tarekat dalam Khalawatiyah ni dalam keadaan mengaruk-ngaruk. Lalu Syekh Muhammad Afandi di antara tokoh besar ulama dalam tarekat Al-Khawatiyah, dia tengok di mana kesilapan anak murid dia. Rupa jin dah mesap dalam anak murid dia pada ketika itu. Sampaikan kalau tengok, ini cerita sendiri yang barang yang terzahir, yang tersurat dalam kitab Ihya, dalam Syarul Salikin. Apa kata dia? Lalu membuat perjanjianlah Syekh Muhammad Afandi dengan penghulu jin pada ketika itu, berbai'ah bahawa setiap orang yang berkhawat dalam tarekat Khawatiyah, jin hal keadaan tidak akan diganggu oleh makhluk yang bernama jin, tuan-tuan. Lepas tu saya kata semayang dia lagi mudah.
Sembahyang dia lebih terkunci. Kalau zikir dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contohlah, zikir tak goyang tak boleh, dia kena goyang. Kau kan tak biasa bagi dandut, biasa. Goyang-goyang lah sikit je lah. Zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan dia legur belakang. Dah terhenti dah. Bila dah sembahyang tak? Semayang ni Tuhan nak suruh kau, Tuhan nak suruh kita apa? Engkau bergerak 3 kali je batal. Betapa Tuhan nak suruh kau diam dalam tu. Nak dapat, siapa yang nak dapat pancingan Tuhan, tarikan Rahman. Dia kata jazbatul rahmaniyah. Siapa yang bakal ditarik oleh Allah Ta'ala, yang rohnya akan dipimpin oleh Allah, yang pada ketika itu dia beribadat, bukan dia berjalan kepada Allah, tapi Allah yang memperjalankan bagi perjalanan ibadat dia. Sekadar Muhammad menzahirkan ubudiyah, asra bi'abdihi, Allah yang memperjalankan Muhammad naik ke atas. Muhammad tak berjalan, Allah yang memperjalankan dia. Nisbah apa dimaksudkan asra, perjalanan, apa boleh tak sistem Isra Mi'raj ini adalah barang yang ditiru 100% dalam perjalanan Syekh Yazid Al-Bistami rahimahullah ta'ala, yang ditiru oleh orang ahli tarekat, yang mana dalam keadaan cuma perbezaan orang ahli tarekat beza dia dengan daripada Rasulullah pergi naik kepada Mi'raj, kepada hadrat Allah, hadratul qudusiyah, safatul qudusiyah bersama dengan jasad dan rohnya. Dan ada kelebihan lagi, yakni selipar kasut Rasulullah. Waktu kasut Rasulullah tu ada kelebihan. Logo kasut Rasulullah tu ada kelebihan. Logo. Sebab tu ada setengah tarekat tapak kasut Rasulullah tu dilukiskan balik, letak dekat muka pintu dia. Dia lalu bawah tapak kasut Rasulullah. Nabi Musa AS nak bertemu dengan Allah Ta'ala, naik di Bukit Tursinah, kasut dia letak bawah. Muhammad punya kelebihan, selipar dia sampai naik bawa ke atas. Itu kelebihan selipar Rasulullah. Faham? Kita tak ada selipar. Yang kita punya tu Jepun tinggal. Masa aku kerja Jepun dulu, Jepun lari tertinggal selipar. Itulah dia. Jepun punya takutkan aku zaman tu. Okey. Saya tengok. Jepun. Badminton kau kalah. Jepun. Bola kau kalah. Satu benda lagi dah kau tak boleh nak lawan je. Tak boleh nak lawan. Itulah dia. Mereka nak letak makam tu. Nak pergi pada makam al-asyik. Orang yang asyik dengan Allah Ta'ala ni, di antara orang yang nak habis lupus, nak habis pujung atas. Yang lazat setiap kali daripada ibadat dia, daripada dalam zikir, dalam malam dia, dalam berkhalwat dia, kelazatan dia, lazat dia dengan Tuhan. Lazat dia dengan Tuhan dia. Itu cerita dalam abang. Orang punya kita pinjam cerita. Yang kita nak kayuh sekarang ni, saya kata lawang mana paling mudah? Masuk dalam sembahyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kau nak goyang-goyang. 1, 2, 3. Out. Wow. Tak pakai lagi dah sembahyang kau. Kenapa Allah kunci sampai begitu? Di antara manusia tak boleh bergerak lebih daripada 3 kali. Kenapa bila nak pergi tukar jadi imam, jalan 2 tapak. Kan kiri dan kanan, berhenti. Dan kiri dan kanan. Dan kiri dan kanan. Hukum dia apa? Batal lah. Pasal kau cakap dan kiri dan kanan. Kau tak cakap tak batal. Dan kiri dan kanan. Dia suruh jalan 2. Kenapa jalan 3 tapak boleh batal? Nak tengok macam mana Tuhan nak ikatkan manusia ni, supaya hati tu aku dah ikat kau dengan rukun fi'li, dengan rukun qauli, supaya hati kau tu beradab. Hadap pada Tuhan yang kau sedang sembah pada ketika itu. Tapi tidak, dia buat juga khidmat gini, baca juga apa ayat yang Allah perintah, tapi hakikat hati meloncat daripada pagar Tuhan. Jahat tak hati manusia ni? Hei, aku makhluk asing kau. Jangan. Nak kunci macam mana lagi, baik? Ram kalau kunci habis. Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Ram. Apa lagu tu? Gasak lah kau. Mukadam kau tak hafal, lagu kau tak hafal. Kau hafal apa? Kau cakap kat aku. Nak apa lagi nak cerita? Dia macam ni tau, macam ni. Engkau bergaduh dengan bini kau lah. Bergaduh. Lepas tu kau kata, lepas tu kau cakap bini kau, "Mari sini." Kau pegang bau dia. "Tengok muka aku." Dia toilet tempat lain. Kau pegang pipi dia, cengkam kau kuat. "Tengok muka aku." Ni contoh, jangan kau buat, kau lempar kau kan. Pegang pipi dia. "Kau tengok muka aku." Mata pula dia larikan ke sana. Macam orang ada saka lah. Saka. Engkau ada saka? Ada kan?
Saka semua orang ada. Saya dah kata itulah. Saka semua orang ada. Siapa kata tak ada saka? Nama je saka. Dalam bahasa lain nama dia nafsu syaitan. Nama dia. Faham? Kau tak perasan ke? Subuh-subuh. Salatu khairum minan naum. Saka baik kata, alamak orang dah bang. Saka yang buruk pula kata, Allah tak sempat ni sekarang. Alang kepalang nak semayang, biar bergesih. Ya boleh? Biar bergesih. Faham? Salatu khairum minan naum. Pergi ke tidak? Pergi ke tidak? Pergi ke tidak? Alamak, hari ni giliran imam tua. Kau dia baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun imam yang lagi tua, dia siap eja. Basimati bawa bismillah. Dia cari alasan lah, dia cari alasan. Dia bercakap saka baik dengan saka buruk ni dalam. Sampai orang dah balik semayang pun dia fikir nak pergi tak apa. Pergi tak pergi lagi. Ada, semua ada. Lagi besar serban, lagi besar saka. Iya, lagi besar saka dia. Besar, juga besar. Anak kau dah mengajar banyak tempat, tak payah lagi masjid. Pahala dah banyak. Gitu. Faham? Kadang-kadang begitu. Kau dia ni kadang-kadang dia tak perasan, dia ingat dia ni kuat. Kadang-kadang dia punya duty apa dia, tugasan dia dengan bini dia pun kadang-kadang dia tak perasan setan kacau dia. Malam Jumaat setan ngantukkan, malam Minggu pula setan semangatkan dia. Padahal malam tu malam makruh tu. Dia terkejar, Tarzan tak peduli. Kau faham tak cerita aku ni kat mana ni? Faham? Itulah dia. Nak ceritakan sampai jadual kau buat kerja tu pun kau tak perasan. Rupa dia yang dia yang susun. Wah, malam Jumaat tu ya Allah. Wah, saka singa masuk. Wah. Bini dah bersolek dah nak ambil malam sunat. Laki mengantuk. Dah mengantuk. Kalau dah mengantuk ni bang, tongkat Ali 3 jak pun tak jalan bang. Mengantuk dah bini tidur pakai lipstick. Malam Alio basi meleleh merah, dah macam sitora harimau jadi. Astagfirullah. Sedap lagi lazat, lagi sunnah, lagi berpahala. Saja dia misskan pada malam tu. Dia mengantukkan pada malam tu. Tiba-tiba malam Minggu pula tu, malam kebesaran orang Kristian. Lebay tongkat Ali dah jalan Tongkat Jalil jalan dah balik. Tongkat Ali tak power. Kalau nak power lagi kau kikis tongkat Masjid Kampung Ulu. Ada yang logo bendul pergi kikis ni besok apa ni. Aku tengok tongkat tu makin kecil, aku cari kau. Ni sebab itu dia tak perasan. Dia ingatkan dia okey dah hubungan suami. Dia tak tahu bahawa dia hal keadaan hubungan dia suami isteri pun dalam keadaan tak mengikut pada waktu yang sunnah, tak mengikut pada hari yang sunat. Banyak saka dah kerja dengan kita ni bang. Bukan payah tau. Kau balik pergi, kalau kau orang Johor, balik Johor. Balik Johor, tiba dekat rumah, tiba-tiba nak balik, salam mak. Buka beg duit. Duit ada 100 keping, RM5 sekeping. Berapa kau bagi mak kau? Dedeng. Wih. Saya kasih 100. Mak ambil 100, bawa balik 90 Dengan mak sendiri ni pun saka kacau. Dia akan kasih macam-macam hujah. Kalau kata bomo berubat kau kata saka, tak ada tu. Sebenarnya saka Ustaz sebelah kata semua orang semua orang ada saka. Tak payah nak salahkan orang dulu-dulu. Semua orang ada saka. Kadang-kadang saka ni dia cakap jahat. Macam orang tua-tua dah 70 tahun. Dia tengok amai, diam je. Tapi saka dia bercakap. Ini kalau aku muda ni, habis aku gembat ni. Saka dia bercakap. Dia tak bercah. Dia tak suka buat duda. Dia bercakap begitu. Itu je lah pun. Dia sebab nak buat macam mana. Dia bercakap tu tetap dia ada. Dia mesti ada. Kalau tak bercakap dalam tu, kau pun tak ada. Faham tak? Yang dalam ni, kau perasan tak ada orang bercakap dalam hati kau ni? Betul? Perasan? Perasan lah. Kau tak perasan lah. Kau bawa tak perasan, macam saka aku punya seorang je. Kau punya kau tak perasan. Kalau kau nak tahu lagi, balik pergi orang kahwin, dah makan biryani, kena pula air batu, dah kau tala telur gebuh 3-4 biji, kau balik, mata kau ada macam mak pit keluar daripada semak, dah kecil, Bilal pun menjerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau tengok saka kau jawab.
Hei. Hei, saka kau jawab apa? Alah, Bilal ni tak ada kerja. Jap bang. Dah Bilal pula dia marah. Bilal pula dia marah. Bilal dah tak ada kerja kata-kata. Oi, ni perut kenyang. Kalau semayang ni pun kan tak dapat nak tumpu. Siapa yang bercakap tu? Itulah dia. Macam hari tu saya bagi contoh kat tuan-tuan. Kata kalau pakcik tua-tua ni, dia mimpi satu ketiganya dia bersanding dengan Fasha Sanda. Kenal Fasha Sanda? Kita enjoy. Nora Danish kenal? Engkau ni kenal siapa? Biar aku carikan jodoh yang sesuai untuk kau. Kau kenal siapa? Baik, cara contoh lah. Tu kita ambil contoh. Kata kalau pakcik bersanding dengan artis. Wah, cantik betul. Macam pinang digeret steamroll. Cantik nampak. Balik bangun tidur, cakap dengan bini dia. Mangkau. Nah, dia dah tak tiap sayang dah, mangkau. Sebab tu bini dia makin lama makin mangkau. 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 Malam tadi abang mimpi bersanding dengan artis. Ya ke bang? Ya. Macam mana abang tahu? Abang nampak abang duduk betul dengan artis tu. Yang nampak tu siapa bang? Takkan abang nampak abang? Oh, ni abang bersaka ni bang. Ini soalan nak keluar. Soalan yang nak keluar dekat sini dah. Faham? Malam tadi kau mimpi bersanding. Katakan malam tadi lah kau mimpi bersanding dengan artis Korea. Lepas tu bangun pagi kau suka. Aku malam tadi aku nampak aku bersanding dengan artis Korea. Aku nampak aku. Ayat ini jadi perbahasan. Ni rahsia nak kena korek. Aku nampak kau buat terperanjat beruk kau pula kau. Aku nampak aku nampak aku. Istilah aku nampak aku, ayat ni pegang. Aku nampak aku. Aku nampak aku bersanding. Aku nampak aku bersanding. Yang jadi pelik itu pula, dia mimpi kena kejar anjing. Dia nampak dia kena kejar anjing. Yang kena kejar tu tak mencungap, yang tidur tu mencur. Kenapa kau tak kaji semua ni, baik? Dia kena kajilah benda ni. Benda yang ada kat dalam ni, nak kena kaji macam tu. Yang kena kejar tu, yang orang kata roh tu kena kejar dengan anjing. Yang mencungap ni jasad. Bini kata, bang, kenapa bang? Hoi, abang mimpi. Mimpi apa? Abang kejar anjing. Dah terbalik pula. Apa dia? Tadi anjing kejar dia. Bila bini dia kejut kan, anjing pula, dia pula kejar anjing. Ini sebab begitu barang nak jadi persoalan, bukan barang-barang yang lain. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya haramun ala ahli al-akhirah wal akhiratu haramun ala ahli dunya wa kilahuma haramani ala ahli Allah." Maknanya diceritakan ini, perkataan yang masyhur juga kata Sayyidina Umar, kalau engkau betul nakkan akhirat, hati engkau talakkan dunia. Kalau betul engkau nakkan dunia, hati engkau tertalaklah daripada akhirat. Faham? Nak kongsi-kongsi, nak tong-tong, 50-50, tak ada dalam urusan hati. Dia merupakan satu wajah, seolah-olah satu muka. Kalau kau tengah semayang, hati berhadap kepada Allah, berarti kau menghadap belakangkan dunia. Kalau masa semayang, kau hal keadaan ingat tak ingat Allah, maknanya kau berhadapkan kepada dunia. Walaupun kau menghadap kiblat, tapi kau membelakangkan Allah, kata Rasulullah. Dia satu wajah hati-hati ni. Faham bang Allahu Akbar. Satu je. Kalau kau ingatkan dunia, menandakan kau belakangkan Tuhan. Kalau kau ingatkan Allah, menandakan kau belakangkan dunia. Kalau kau ingat Allah, ingat dunia, maknanya kau juling. Apa dia? Tak ada dalam kaedah hati. Tak ada. Kata putus. Engkau tadi masa duduk kedai kopi, hadap dunia, minum kedai kopi, duduk makan goreng pisang, dah sampai dah terlampau moden dunia ni jadi bodoh, goreng pisang pun cicap-kicap. Apa dia? Bodoh tak? Bodoh, makin bodoh. Goreng pisang cicap-kicap. Memang begitu ke asal dia? Orang tua-tua ni buat tak faham pula. Goreng pisang cicap-kicap. Masak ikan 3 rasa, masuk akal ke ikan rasa manis? Hei, kau pernah makan tak ikan 3 rasa? Oh, orang tua. Memang dia makan apa-apa pun tak ada rasa. Aku cakap, aku yang dah tua. Kalau aku ni, ikan 9 rasa pun tak ada rasa.
dah tak ada rasa. Dah tak ada rasa. Kalau nisbah, kalau tak ada kata, engkau hadapkan ketiga semayang untuk kau berhadap kepada Allah, engkau belakangkan dunia. Kalau seandainya engkau nak cuba kacukkan permulaan mukaddimah orang semayang, kadang-kadang mula-mula dia ingat Allah, lepas tu tiba-tiba tak ingat balik. Lepas tu ingat balik Allah, masuk rakaat ketiga tak ingat pula balik. Masuk ingat balik. Mula-mula mukaddimah dia belajar begitu. Jangan kau cuba dalam keadaan nak buang ingatan selain daripada Allah dengan kekuatan dan kemahuan kau, takkan boleh keluar seluruh gangguan itu, melainkan kau bergantung dan berpaut balik kepada Allah. Faham? Kena faham? Kalau Nabi apa gitu, saya kata Nabi Musa alaihissalam, dia halau kambing tu lari ke situ. Dia buat je. Dia halau lagi, kambing tu lari lagi. Dia halau lagi. Tapi Nabi Musa ni dia penjabau. Dia buat tak tahu. Dia ikut, dia kejar je. Sampai satu ketika Allah tanya kepada dia, Musa, tahu tak di manakah di antara aku pandang kepada engkau, aku kurniakan kau di antara orang yang boleh berbicara terus dengan aku. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa kata, wallah, tak tahu, wallahu a'lam. Sesungguhnya satu ketika engkau halau kambing Nabi Allah Syuaib, akulah yang meliarkan kambing itu. Aku yang liar, sengaja aku liarkan kambing. Aku nak tengok hati engkau, wahai Musa, bagaimana menghadapi karena kambing. Aku tengok kau sabar, wahai Musa. Lalu aku bukakan hijab antara aku dengan kau, berbicara tanpa dinding, berbicara direct terus dengan Allah. Bila Nabi Musa duduk, tiba-tiba bagi tahu pada Nabi Musa. Yang Nabi Musa ni sabar tadi. Allah jawab dalam Al-Quran, kata Allah? Apa firman Allah Ta'ala? Wa ma sabaruka illa billah. Tidak adalah sifat sabar yang kau guna, yang kau pakai itu, wahai Musa, melainkan dia datang di atas pertolongan Allah. Jangan kau rasa semayang nak tolak, tak boleh. Allahu Akbar. Tu ingat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ingatkan bini, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Lepas ni balik kan nak makan apa? Tom yam ke tom tombak. Siratal ladzina an'amta alaihim. Takkan kau boleh tolak tu, melainkan minta berpaut dan tolong kepada Allah. Orang tanya apakah di antara Panadol dia, banyakkan nafi dan isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafi betul-betul lah. Memang tak ada yang wujud melainkan Allah. Dan memang atas dunia ni memang di mana-mana tak ada Tuhan melainkan dia je. Nafi kan? Raklah sikit malam-malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu dia, faham? Kiri buat kanan. Rasulullah ajar Sayyidina Ali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham? Kau tapuk muka kau karang apa dia? Ada pula zikir kau boleh terpaku macam tu. Betul-betul macam jam yang jual budak kecil kena pegang tu. Teruklah bang macam tu. Ayunlah tengah-tengah malam dekat rumah tu, kita dengan Tuhan. Oh, duk fikir segan-segan. Besok seorang-seorang dalam kubur, siapa jiran kau tolong? Siapa anak kau tolong? Siapa bini kau yang akan tolong? Takkan ada orang yang tolong dalam keadaan bentuk macam tu. Bila kau fikir takut nak menghadapi sakaratul, takut nak menghadapi selepas daripada kematian, pedulikan apa kata makhluk, pedulikan apa kata manusia, pandang kubur kau. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nafikan. Faham? La illallah. Ada satu mazhab kat kampung aku, mazhab hak organ. Itu kata orang tempat kau kata semua bakar darah punya orang apa dia. Jenis zikir tak ada kaifiat. Ikut suka-suka dia je nak berzikir. Dia ada kaifiat. Kalau setengah tu zikir la ilaha illallah. Ada setengah kaifiat jalan kanan kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada setengah kaifiat begitu. Ada kaifiat dia keluar la ilaha. Tarik balik masuk ke dalam pesawat. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut tanyalah kaifiat tu. Belajar. Kalau tak tahu buat yang dah sahih, yang mana-mana dengan tekan Rasulullah ngajar Sayyidina Ali. Kanan buat kiri. Sebelah kanan nama nafsu. Nafikan. Sebelah kiri bagi hak rohani hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Orang dalam tarikat Naqsyabandi, Syekh Bahauddin rahimahullah ta'ala, qaddasallahu rahu wa syarah. Apa Syekh Bahauddin? Dia berzikir, dia bayangkan jantung dia dengan kalimah Allah. Sampai benda tu menjadi kenyataan. Hal keadaan anak murid dia bermimpi, dalam jantung Tok Guru dia ada kalimah Allah yang sentiasa dalam keadaan bercahaya. Maka dinamakan tarikat dia Naqsya, yakni ukiran bandi, nama ketuhanan. Asal daripada usul. Imam Ghazali pun cakap begitu. La ilaha illallah. Kau bayangkan hati kau. Catatkan kalimah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau seandainya kalau kau melihat daripada kejam mata kau, kalimah Allah itu dalam keadaan terang dan bercahaya, terang, maka celiklah mata roh kau, celiklah mata hati kau, bukalah basirah kau. Hal keadaan bolehlah. Tunggulah kau paparan-paparan kerahsiaan Allah yang Allah bukakan dalam setiap daripada ibadat kau. Ya bang, oi. Kita tak kunci kuat. Kalau mengikut di antara Syekh Abdullah Ad-Darqawi rahimahullah ta'ala, Syekh Abdullah Ad-Darqawi. Syekh Abdullah Ad-Darqawi ni dia kata, kalau kau mula-mula nak beramal, kalau kau nak masukkan cita rasa tentang ketuhanan, kau nak masukkan keasyikan, kelazatan, kehalkan, cita rasa kebesaran, keagungan semua Allah Ta'ala, maka dia kata kunci dulu 5 panca indera. Mata, telinga, mulut, tangan, lidah, semua kunci dia dulu. Pasal benda ni dia mudah. 5 panca indera ni barang yang menjalur dia kepada hati. 7 anggota ini yang menegakkan pada ibadat. 5 panca indera ni yang menjalurkan pada hati. 7 campur 5, Tok Guru aku ajar. 7 campur 5 kurang 8, 20. Betul? Ha? Betul? Kau punya mengangguk tu tak ada spring tau. Kau matematik ke apa? Matematik ni kena main bang. Dia boleh jadi lambat nyanyuk. Imam Ghazali so main dengan Imam. Matematik ni kena main. Kena main dengan matematik. Dia akan lambat mewarisi nyanyuk. Faham? Nampak kita orang 3639 21 jumlahkan. Macam tu. Kalau tak ada kerja, beli daun pakau, main anak beranak. Jangan pakai duit lah. Jangan pakai duit. Faham? Jangan macam ni. Wajar nak. Macam mana? Daun 3. Siapa dekat dengan 21? Anak campur. 7, 8. Itu otak jalan. Jangan kau menjerit. Kandang! Wahyu. Anak kau pun sampur. Alai! Apa dia? Seorang kandang, seorang alai. Itu dia. Seorang alai. Mak dia pun empahkan daun. Umbai. Apa dia? Penyudahan mak dia dapat. Jangan banget. Dia tak ada kerja. Itu ada kerja dia. Habis. Maka ahli akhirat, hal keadaan bermula dunia itu haram di atas ahli akhirat. Hal keadaan kau nakkan dunia, kemudian tiba-tiba hendakkan akhirat. Barang yang bercanggah. Ad-dunya jibatun wa talibuha kilabun. Adapun dunia itu merupakan bangkai. Orang yang gilakan bangkai itu, kata Rasulullah, adalah anjing. Apa dia? Anjing. Betul orang kalau tengah mabuk dengan dunia ni, saya kata dalam bab itu apa? Ibn Sirin dan juga Abdullah bin Abbas dalam mentafsirkan mimpi. Kalau orang tu mimpi dia dikunjungi oleh anjing, menandakan dia adalah orang yang tamak dengan dunia. Kalau dia mimpi pada ketika itu, dia mimpi dia diserang oleh babi dan babi duduk di tengah-tengah kelompok babi. Ini orang tak dijamin dia mati dalam Islam. Dia dah memang kebabal dan memang bertok pekongkan kepada dunia dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Ini kalau ngikut dalam tafsir mimpi Ibn Sirin ataupun Ibn Abbas, dua tafsir tu. Faham? Dia mimpi. Mimpi dia. Dia mimpi lah. Bang, malam tadi saya mimpi bang, saya tengok abang duduk dalam kandang babi. Lepas tu babi tu kami suka lagi kat bang. Kami suka kat bang. Jadi tafsir dia macam mana? Tafsir dia macam mana? Dia kata wa antum libasul lahunna wa antum kamu adalah pakaian bagi isteri kamu dan isteri kamu ada pakaian bagi kamu. Kalau bini kau mimpi, dia nampak engkau duduk dalam kandang babi, kemudian babi siap senyum lagi. Duduk dia, siap mesra alam dia dengan babi. Kalau mengikut tafsiran mimpi itu mengatakan dia adalah orang yang mabuk dengan dunia dan memang otak dia tak ada fikir lain, fikirkan kepada dia. Bila bini bermimpi kepada isteri, menandakan itu peribadi isteri. Kalau suami bermimpi kepada isteri, menandakan itu peribadi suami. Maknanya terjemah mimpi suami, terjemahkan isteri. Mimpi isteri, terjemahkan suami. Ya tak? Okey.
Kalau bini kau kata, bang, malam tadi saya mimpi saya kahwin dua lah bang. Kalau di mimpi dia kahwin dua, maknanya siapa kahwin dua? Laki dia. Jangan tafsirkan. Jangan ajar dia ilmu tafsir. Nanti dia tafsir besok, bangun tidur, moncong je. Faham? Akak kau nak tahu kak, laki ni kalau dah kahwin satu lagi, malam tu akak tidur, tiba-tiba laki balik daripada shopping, dia belikan kakak sipal sepasang. Menandakan dia dah pasang satu lagi. Ini memang sah cara mengesahkan dia. Faham? Oi. Faham? Mimpi beli selipar. Laki bagi selipar, berarti suami kahwin satu lagi. Tapi selipar tu dah loyal bang. Orang tua. Dia punya tali pun macam nak putus. Makna tu ada kencing manis, darah tinggi. Allahu Akbar. Itu bab mimpi lah tuan-tuan. Tak boleh juga kat mimpi-mimpi kau buka kan kejap-kejap dia tanya. Kejap-kejap dia tanya. Dia tidur pakai seluar pendek pun mimpi Kaabah boleh. Tidur pakai seluar pendek mimpi Kaabah. Ustaz, malam tadi saya mimpi Kaabah. Kau tidur macam mana? Pakai spender batik je Ustaz. Apa dia? Selagi kau tak tidur dah macam mayat, selagi nafas kau tak akhir dengan zikrullah, mimpi tak boleh tak boleh pakai. Faham tak? Kalau kau tidur. Kau zikir apa zikir? Kalau kau zikir apa zikir yang kau selalu bawa? Katakan subhanallah, 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 subhanallah. Yang ni boleh pakai. Kalau nak zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu dia sejuk, dia gentap kain. Sejuk ah bodoh. Subhanallah. Lepas tu dia tertidur. Kalimat akhir dia bodoh. Apa dia? Kalimat akhir dia apa? Bodoh. Yang ni tak pakai. Mimpi tu tak pakai. Oh payah bang buat mimpi ni. Cukup melbah. Cukup payah mentafsirkan mimpi. Kelebihan Ibn Sirin dan Abdullah Ibn Abbas. Dua orang yang ada kelebihan. Sampai kitab dia kami tebal. Hal keadaan kau nakkan dunia, maka haram bagi ahli akhirat. Dan akhirat itu haram bagi ahli dunia. Dan tiap-tiap daripada kedua itu haram bagi ahli Allah. Tapi bagi golongan ahli sapi, dunia pun diambil haram. Akhirat pun dalam keadaan diambil haram. Yang dikendaki adalah Tuhan yang mencipta dunia dan Tuhan yang mencipta akhirat. Tu nak pergi ke situ. Bukan senang nak senang. Pasal dalam 1 juta, dalam 100,000 nak pilih satu pun terlalu payah. Faham bang? Orang tu leka jalan kaki je, pegang tasbih jalan. Orang kata orang gila. Orang kata orang gila. Orang kata dia gila. Kalau kata Syekh Junid kata, kalau kau tak sampai martabat paling rendah, kurang-kurang 40 orang mengatakan dia ni dah gila, dia ni dah isim, dia ni dah gila, dia ni dah isim, dia ni dah gila, dia ni dah isim. Okey, faham? Tanya orang gila, kau ni gila? Dia jawab tak gila. Maknanya kau kalau nak mengatakan tak gila, jawapan kau mesti lain daripada orang gila. Aku tanya kau gila? Kalau nak kata kau tak gila, kena jawab dah, gila. Faham? Kau faham tak mantik aku ni? Kau tanya orang tak gila, kau gila tak? Dia kata tak gila. Orang gila jawab dia tak gila. Tanya orang Syiman, kau gila tak? Kalau dia jawab tak gila, makna sama jawapan seperti orang gila. Kau gila tak gila? Ada banyak lagi perangkap aku buat kau insya-Allah. Habis. Maka bagi ahli Allah, itu kawan. Maka martabat yang terlebih tinggi itu ialah kasih kepada Allah, yakni hub. Maka jangan engkau dapatkan dalam hati kamu dengan duka cita kasih rindu kepada Allah Taala. Maka ketahui bahawasanya engkau dalam hal keadaan zumratu ahli Allah. Az-zumrah maksudnya di antara golongan. Golongan. Kan doa orang tu lah. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkan aku macam hidup ulama. Dah kuliah tak datang kuliah pun kitab tak ada. Nak jadi ulama. Contoh apa ni? Wa amisla bi mauti syuhada. Matikan aku mati pada syuhada. Nak berjuang pun takut. Ini pun takut. Kena gigit lintah berdarah sikit, pitam. Apa yang kau nak mati syahid ni lebay? Barang siapa yang hidup di atas dunia tidak ada bercita-cita dia untuk berperang, maka tidak akan masuk mayatnya ke dalam kain kafan, melainkan dicop sebagai mayat orang-orang munafikin, kata Rasulullah. Jangan penakut sangatlah. Ya, gentle sikit.
Ini nampak tegap, misai tebal, lalau ayam, show. Show. Ayam tulis, bodoh. Tengking kuat-kuat. Tak ada. Pukul. Kalau Sayyidina Hasan dan Husain tu bila Rasulullah Sayyidina Ali karamallahu jaga kata, engkau jaga pintu pagar Sayyidina Osman, jangan kasih borah menceroboh. Tiba-tiba dah bising borah datang hal pendurhaka nak bunuh Sayyidina Osman bin Affan. Rasulullah cari Hasan dan Husain, dia belasah dua beradik ini tercarap atas masing-masing. Bila Rasulullah bermain dengan Hasan dan Husain, dengar wajah bapak dia berdahan saja, hilang. Macam tu hubungan bapak dengan anak. Dengan datuk ya tak apa. Dengan anak kena tegas sedikit dah. Kena tegas buat hukum ni. Kau ikut konselor. Kita dengan anak mesti... Dia ambil isu mana? Dia ambil kat mana fakta ni? Dia belajar kat mana? Yang konselor dalam TV ni, dia belajar kat mana? Dia ada sumber daripada hadis ke gini. Dia ataupun dia asal daripada orang yang ambil dalam psikologi, kemudian dihafal 2-3 ayat untuk menyokong. Oh, jaga baik-baik lah. Tarbiyatul Islam ni dijaga baik, tengok betul-betul biar ada sumber daripada Quran dan sumber daripada hadis. Kadang-kadang dia mencakup mana fakta-fakta barat, dia pun masuk dalam, semua orang pegang. Habis semua orang pegang. Nisbah, semua orang katakan, yang itu daripada agama. Oh, yang ni bahaya. Dia nak memperlakukan bagi percakapan dia, yang inilah cara Nabi buat. Padahal Nabi tak buat. Dia tak takut ke Nabi kata, man kazzaba alayya falyatawabbak ma'aduhu finnar. Siapa yang berdusta di atas nama aku, maka satu kerusi selayaknya untuk dia di dalam neraka. Ya. Itu satu bab. Kadang-kadang dia belajar tu ambil teori barat, tapi oleh kerana dia dah gelaran orang panggil ustaz, lalu teori barat tu ditonyorkan kepada masyarakat Islam, lalu seolah-olah masyarakat Islam yakin yang benda tu adalah datang daripada sumber agama. Ini satu lagi. Memang kesilapan besar kalau orang pandang macam. Habis. Maka jangan kau dapat. Yang pertama dia kata hal kadang martabat yang terlebih tinggi ialah kasih hub, yakni sayang kepada Allah. Nak dapat tu. Sayang kepada Allah. Yang lain kau boleh sayang macam tadi, tapi sayang kerana Allah. Saya suruh tanya bini kau dah tanya dah. Mak kau sayang aku? Ya, sayang. Kau sayang aku kenapa? Jawab. Kau sayang bini kau? Sayang. Kau sayang bini kau kenapa? Jawab tu dulu lah. Sayang. Kau sayang. Kau sayang, kenapa kau sayang aku? Kalau makin masa bertunang, saya sayang awak cantik. Sekarang dah 70 tahun. Apa kau sayang tak aku? Sayang. Kau nak cakap cantik? 70 tahun cantik ke? Laki dia panggil sayang, laki dia kat sana dia tulis. 70 tahun cantik ke? Kau ingat tak mula-mula dulu aku datang dekat sini, kalau aku tanya kau, kalau umur kau 70, anak bini kau umur 70 tahun, kau balik daripada semayang, tengok bini kau pakai skirt, kemudian baju t-shirt gantung, rambut pula tocang 2, kemudian bibir pula kambing merah lagi, kau balik masjid dia pun seragam. Lepas tu dia tanya, bang, cantik tak bang? Kau nak cakap apa? Sampai bila kau nak wayang kata dia cantik? Cakap betul-betul lah. Nak tanya kau sayang dia kenapa? Muka dah macam itu. Bila bangla dekat aja, bangla tu kau sepak melambung. Padahal dah tak ada lagi benda yang kau nak bangga kat dia. Tapi ada ikatan sayang. Apa sebab kau sayang kat dia? Faham? Atau makcik pakcik dah tua-tua, umur 80, bongkok je. Pakai seluar pendek batik. Stokin sampai lutut. Makcik balik semayang, dia terkejut daripada siling. Dia tanya, mak kau, abang cantik, handsome lagi tak? Kau agak-agak bini kau jawab apa? Engkau dua-dua kau tak boleh jawab. Macam ni? Kalau macam saya tadi, bini dah 70 tahun. Kalau saya balik, dia bergencuh, pakai tocang 2, dia terkejar belakang pintu. Abang, cantik tak? Saya akan peluk dia, pergi kat telinga, si azan. Allah Akbar, Allahu Akbar. Dah tetap ada saka dalam tu bang.
dah tetap dia ada saka dalam tu disebab. Maksudnya perkataan ni dia bergurau bang, tapi nak tanya aliran kasih itu terjalin dengan dia tu atas dasar apa? Kalau muda dulu atas dasar nafsu, dulu dasar-dasar cantik, dulu atas dasar cun, dulu atas dasar solid, makni pinggang macam kerengga. Sekarang hari tu nak cedok air terketuk kepala dia. Ingat Tuan Ram sama saiz. Apa ni? Nak cedok air kat Tuan Ram, terketuk kepala dia. Ya Allah, mak engkau, aku ingat Tuan Ram tadi, rupa engkau apa dia? Rupa engkau dah sama saya. Tak ada solid lagi dah. Tapi kalau Bangla, Nepal kacau bini kau sanggup buat keluar parang, masih lagi sayang. Apa lagi ikatan yang ada dekat engkau, rahsia Tuhan yang terjalin antara engkau dengan dia tu lagi? Faham? Itu menentukan jawapan tu 2 minggu lepas. Minggu dah akan datang. Mula-mula aku buka kuliah, aku tanya jawapan. Tak dapat jawapan, kita tutup. Itu jawapan dia. Kita bahas bab hub, yakni bab kasih kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung 2 minggu lagi. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه. الله يا راحم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا الله صلى الله ربنا على نور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. الله يا الله صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. Allahumma salli wa sallim wa barik. 12 Rabiul Awal nak sampai 12 Rabiul Awal, lebih kurang 20 hari lepas sampai itu. Asal ulang tahun Rasulullah, kita buat cara kita je lah. Tapi buat cara trend baru. Mula daripada malam ni kumpulkan selawat banyak-banyak. Tiba 12 Rabiul Awal besok malam tu cakap, ya Allah, aku telah berselawat 50,000, ya Allah. Maka dengan selawat 50,000 tadi aku hadiahkan buat hadrat Rasulullah sempena daripada keberkatan 12 Rabiul Awal. Hadiah lah, buat hadiah lah. Okay? Bukan main mulut je sekarang. Maknanya kalau orang kata mengingati bagi ulang tahun kepada Rasulullah, bawa hadiah. Apa hadiah yang kau nak bawa kepada Rasulullah? Maka banyakkan selawat. Buat selawat dah pendek-pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Buat. Cukup 100 pakai Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Selawat pendek lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup 100 pakai selawat Ibrahimiyah. Berapa ratus? Maksudnya bila malam selawat, besok bila malam masjid buat marabiul, buat Rasul, cakap pada tu, ya Allah ya Tuhanku, aku telah berselawat sebanyak 20,000, 30,000, 40,000, ya Allah, maka aku hadiahkan bagi pahala selawat itu bagi hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jangan datang kosong lah, okey. Jangan kosong sangatlah. Jangan ikut cara-cara dulu lah. Tak ada cara dulu, ya. Selalu 3 hari. Kalau kau tengok tempat saya lagi teruk. Tempat saya ni dia lagi pula. Hari bila buat majlis orang majlis Rasul, dia ambil je batang pisang, dia tegakkan je kat depan. Dia dah niru orang sebelah. Siapa datang, kena bawa telur, seorang 10 biji. Nak masuk masjid, pacakkan telur. Pacak. Ya sungguh. Dia pacakkan.
Tak pasal-pasal kau nak pacak telur pisang jadi mangsa. Macam kau ni. Tukarlah, jangan cuba tiru-tiru mirip-mirip kat orang lain. Ini pun anak Pak Wahab dah tala kau, dia dah tala kau ini semua bina. Engkau pula tambah lagi batang pisang pula lagi kau. Ya Allah, macam-macam gabai lah kau ni. Jangan tambah-tambah lah, jangan tambah-tambah. Dah tu pula tak ada cerita lain. Telur gebus. Matang. Bawa telur 10 siap dengan diri dia, cucuk. Sam. Kan balik, ambil balik seorang 2 biji. Ini saya cerita saya, tuan-tuan. Bukan reka-reka cerita. Saya cerita tempat saya. Dibuat macam saya macam tu. Jadi, kalau tuan-tuan rasa buat seorang-seorang tu rasa macam tertekan, cakap anak beranak. Anak beranak ni lah. Tuan-tuan ajak bini tuan atau bini-bini tuan-tuan. Kumpulkan anak-anak tuan-tuan. Baik, mula malam ni kita selawat. Berapa ribu kita nak buat untuk keluarga ni nak kita hadiahkan pada Rasulullah. Buatlah, banyak. Masa ni beruntung kalau kahwin banyak. Pasal bini boleh buat banyak. Itulah. Betul. Ni ada dapat bini tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim. Macam situ pula begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim. Dia sebab, okey buat, kumpul berapa banyak. Kalau orang tanya yang tua-tua ni, apa yang paling afdal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala. Dah tak jumpa fil alamin pula. Yang tu paling afdal. Ya pakcik buatlah perlahan-lahan, angkat wuduk, duduk kiblat, baca Fatihah kat Rasulullah, niat hadiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pandang makam Rasulullah, hadirkan hati diri dekat makam Rasulullah, hal keadaan hadirkan selawat atas dasar kasih kepada Rasulullah, baru dia punya cangkuk dia kuat pakcik. Mulut macam selawat, bayangankan diri berada di makam Rasulullah, perahkan perasaan atas dasar kasih dan rindu pada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati sayyidina Muhammadil wasiyata wal fadilata wa syarafa wa la tad'ana tarafi'a wa ba'su maqama Muhammadin zu'anta innaka la tukhliful mi'ad bi hurmati hadzal nabiyil karim wa ali wa ashabi salikin ala najihil qawim ij'alna min khiyari ummati wa sunna bi zali hurmati wa sunna gadan tahta liwa'i wa ja'alna minal mutamassikin bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma sallim ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah bi'alamin. Taqabbalallahu minkum.